Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana limpah dan izinnya kita dapat berkumpul di majlis ini, dan sebagaimana yang dinyatakan oleh saudara pengurusi majlis, kita dirahmati dengan hujan rahmat pada malam ini. Sebagai tema pada malam ini juga, iaitu sebab tema malam ini meminta hujan, jadi kita dapat hujan. Yang berusaha Dr. Muhammad Saleh Rahmat, pengurusi PENA, dan seterusnya kepada barisan AJK beliau, dan seterusnya kepada para jemputan yang hadir pada malam ini. Sebenarnya saya rasa agak ganjil dan janggal apabila saya diminta oleh rakan saya, saudara Muhammad Khair Ngadirun, untuk hadir dan berada dalam majlis ini. Pada mulanya dia kata sampaikanlah ucapan. Lepas tu saya tanya ucapan apa? Sebab ini ada penulis, jadi kena cakap berkenaan dengan penulis. Jadi saya kata, aku pun bukan penulis, aku nak cakap apa dekat penulis? Kau cakaplah apa-apa yang boleh. Itulah kawan saya, Khair. Macam tu selalu dia bagi arahan pada saya. Jadi pun saya oblige lah. Sebab malam ni baru saya tahu dia rupanya dia ni adalah timbalan pengurusi PENA. Tak pernah bagi tahu saya. Agaknya allowance dia pun besar dah kot. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya kata saya janggal berada di sini, mula-mula tu saya tak janggal lah, sebab saya datang sini tak ada orang lagi, sebab saya sampai awal. Tapi bila makin lama sekali tengok yang datang tu Uwe Haji Syari. Tahun 1993 saya tengok cerita dia, perempuan, isteri dan dot-dot tu kan, ada dekat sini. Tiba-tiba datang pula Pok Ya Chong Chode, kata betul ke aku ni? Jadi hidup ini kadang-kadang kita tak dapat nak jangka, dan akhirnya saya berada dalam suasana yang saya sendiri tak jangka, dan saya diminta berucap kepada orang-orang yang biasanya saya mendengar ucapan-ucapan ataupun bait-bait skrip yang telah dilontarkan dalam filem ataupun teater masing-masing. Jadi please bear with me kalau saya bercakap merapu ke, tolong ambil mana-mana yang elok. Cumanya saya nak sebut di sini, apabila PENA menyatakan bahawa ini adalah majlis baca puisi yang telah berlangsung sejak 24 tahun. 24 tahun. Saya nak ucapkan tahniah kepada PENA kerana tempoh 24 tahun itu adalah tempoh yang panjang dan cukup mematangkan. Kerana kalau seorang tu belajar di peringkat sekolah, universiti, dah memang pun dah graduate, dan malam ni tahun 24 tahun yang ke-24 ni dia graduate sekali dengan hujan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya pun nak cerita saya juga. Sekurang-kurangnya saya boleh tahu, saya boleh jual apa yang saya bawa. Saya bukan nak jual buku macam Cik Khair ke apa-apa, tapi apa yang saya nak bagi tahu bahawa saya ini adalah seorang penjawat awam, pegawai kerajaan yang bertugas di Jabatan Peguam Negara. Jabatan Peguam Negara ni bukan jabatan yang popular. Ramai juga orang yang tak suka, kerana kerja dia nak menuduh orang dekat mahkamah, dan kemudian nak pastikan orang yang dituduh tu masuk ke penjara. Tapi ada setengah-setengah tu memang rakyat suka orang tu masuk penjara. Dan dalam hal tu Jabatan Peguam Negara diberi pujian lah. Tapi pada orang-orang yang tertentu, ini katakan ada komplot dan sebagainya, Jabatan Peguam Negara ini dikeji. Tetapi sebenarnya kami di Jabatan Peguam Negara, saya dalam organisasi ini semenjak tahun 1994, dan saya masuk ke perkhidmatan pada tahun 1990.
saya boleh katakan apa yang kita lalui di Jabatan Peguam Negara adalah berdasarkan kepada fakta dan undang-undang. Jadi apa yang nak ditafsirkan oleh umum itu di luar kawalan kami. Tapi apa yang saya nak katakan daripada segi profesionalisme, insya-Allah kami akan menjalankan tugas secara yang adil. Dan doakan Jabatan Peguam Negara sentiasa menjalankan tugas dengan adil dan saksama supaya rakyat dapat merasai keadilan yang cuba dijelmakan di dalam negara kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ini daripada bahagian syariah dan pengharmonian undang-undang. Bahagian syariah di Jabatan Peguam Negara ada banyak bahagian. Bahagian pendakwaan, bahagian guaman, bahagian gubalan, bahagian penasihat, dan bahagian saya ini adalah bahagian yang paling kecil sekali. Bahagian yang paling bongsu, bahagian syariah dan pengharmonian undang-undang. Tetapi bahagian ini walaupun dia kecil, peranannya sangat penting. Kerana apa? Tadi saya bercakap dengan rakan saya di sebelah saya masa saya makan tadi, saya kata naga-naga kot. Kenapa kita letak syariah di sana? Kerana dia fungsi dia, bahagian ini nak mengharmonikan undang-undang antara undang-undang di federal, di persekutuan dan juga di negeri. Kerana syariah itu menandakan Islam adalah agama persekutuan dan kita daulatkan di negara ini. Dan sebagai gambarannya, dalam perundangan di Jabatan Peguam Negara ada satu bahagian yang khusus untuk syariah dan juga pengharmonian undang-undang. Kita jelmakan dan kita iktiraf perkara ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu antara rahsia di sebalik nama bahagian ini. Saya tak nak ceritalah apa yang kami buat di Jabatan Peguam Negara ataupun bahagian syariah. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh lena aja, kan? Saya cuma nak katakan di Jabatan Peguam Negara, di bahagian saya, kami juga ada majlis seperti ini. Tetapi dia bukannya baca puisi, dia bukannya ada monolog, tetapi apa yang kami buat, yang saya warisi daripada senior-senior saya dulu, adalah kami adakan setiap hari Jumaat, kita adakan majlis bacaan Quran dan tafsir. Dan daripada ayat yang kita bacakan dalam satu muka surat setiap minggu itu, kita akan tafsirkan. Kita minta pegawai dalam bahagian saya untuk mentafsirkan berdasarkan kepada rujukan kitab-kitab tafsir yang tersohor seperti daripada Ibnu Katsir, Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Nama apa bahagian syariah, dia kena ada unsur-unsur itu. Tetapi apa yang saya katakan, kami juga istiqamah macam PENA juga. Kita buat semenjak tahun 1995 dan sampai ke tahun ini dah melebihi 27 tahun. Alhamdulillah, majlis itu boleh berterusan dan masih lagi hidup. Dan pengurusi majlis tadi maklumkan bahawa setiap hari Jumaat yang pertama diadakan majlis ini. Dan saya nak nyatakan, sekarang ini di Jabatan Peguam Negara di Putrajaya, setiap hari Jumaat yang pertama kita ada buat majlis tazkirah dan juga majlis bacaan Yasin dan doa selamat. Kenapa kadang-kadang orang kata ni doa selamat, ini klise lah, biasa orang buat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak nyatakan, percayalah kepada power of doa, penyerahan kita kepada Allah, dan kita berdoa dalam pada kita menyatakan permohonan kita dan yakin bahawa Allah akan memperkenankan. InsyaAllah Allah akan memperkenankan doa-doa kita. Jadi jangan pandang rendah kepada doa, dan kita percaya kepada doa itu bahawa doa ini akan dimakbulkan. Dan kalau kita minta doa itu untuk kita berjaya, Allah Ta'ala akan makbulkan doa itu sebagaimana yang terbaik untuk kita. Tetapi bukan yang mana yang kita minta. Kalau kita minta nak naik pangkat, mungkin Allah Ta'ala tak bagi naik pangkat, tetapi dia beri kelebihan yang lain yang jauh lebih baik. Kerana Allah itu ilmunya sangat-sangat tinggi dan begitu luas. Tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Saleh beritahu kalau nak cakap berapa lama pun boleh. Jadi saya bawa air lah, sebab nak cakap lama kan. Kadang-kadang pegawai saya boleh membebel sampai 1,5 jam. Tapi tak payahlah 1,5 jam. Saya cuma nak mengimbau sedikit
kenangan saya dengan tuan-tuan dan puan-puan kalau saya boleh kongsi perkara ini. Apabila saudara Khair minta saya berucap di majlis ini, saya tertanya-tanya apa yang saya nak kongsikan. Saya nak nyatakan satu perkara. Kita dalam kehidupan kita ini, kita melalui beberapa fasa kehidupan pada ketika muda, remaja, kemudian kita semakin matang di umur 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, dan saya berada di umur 50-an, dah 56, dan kita melalui tempoh kematangan tersebut. Saya cuma nak nyatakan dalam kerajaan ataupun dalam mana-mana organisasi, kita ada elemen penilaian tahunan, laporan prestasi tahunan. Saya nak mengimbau saya pada ketika tahun 1998. Kenapa saya nak imbau benda ni? Kerana Encik Khair suruh saya bercakap berkenaan dengan tolong bagi berkenaan dengan pesanan kepada penulis-penulis. Sebelum saya nak pergi ke situ, saya nak cerita macam mana saya rasa awkward nak memberi pesanan kepada tuan-tuan dan perempuan ataupun kepada khalayak yang pada saya lebih arif daripada saya. Saya kembali pada cerita saya ni. Pada ketika itu, apabila setiap tahun kita buat laporan prestasi, saya rasa di mana-mana pun ada. Di utusan pun ada kan? Tu Kusman pun kata betul. Sebab nak tengok prestasi kita macam mana, performance kita setakat mana, apa yang kita dah capai. Saya ni tergolong dalam orang yang agak yakin pada diri sendiri. Dan kadang-kadang orang kata dia ni perasan bagus. Saya kata memang hidup ni kita kena perasan sikit. Kalau kita tak perasan langsung, kata kita ni reti buat, kita tak buat apa-apa. Jadi saya rasa saya berkebolehan dan setiap tahun saya dah buat yang terbaik. Tapi saya tak dinilai sebagai pekerja yang cemerlang untuk dapat anugerah, naik atas pentas, dapat bonus pada ketika itu. Jadi pada tahun 1998 ataupun 1959, pada ketika usia saya 33 tahun, lebih kurang 32 tahun, dalam laporan prestasi itu dia ada satu kolom ulasan keseluruhan oleh pegawai yang dinilai. Pegawai nilai itu saya lah. Saya kena tulis apa yang saya nak kata berkenaan dengan diri saya. Biasanya orang akan tulis pencapaian pada tahun ini telah dicapai menurut apa yang dah ditetapkan. Saya tak tulis macam tu. Saya pergi di luar kotak sedikit. Saya tulis macam ni. Kalau saya boleh recall balik, saya tulis macam ni. Saya kata, saya amat berbangga dengan pencapaian saya yang cemerlang ini. Dan saya rasakan pencapaian ini adalah yang terbaik dan perlu dinilai dengan terbaik, dan saya layak untuk menerima apa-apa anugerah yang ada di jabatan ini. Boleh bayangkan tak kalau bos baca, anak buah tulis macam tu? Boleh bayangkan tak? Pelik lah officer ni kan, pegawai ni memang pelik lah tulis macam ni. Tapi saya, sebelum saya nak tulis macam tu, saya pun bercakap dengan kawan-kawan saya yang lain berkenaan dengan prestasi dan sebagainya. Ada yang daripada swasta, ada yang kerajaan, ada yang kerja sendiri. Pada tahun 97-98 tu, kita tak adanya internet, tak ada WhatsApp ni semua. Kita jumpa, kita mengetih, kita cetuskan idea. Antara idea yang ketika itu, dia kata, dunia sekarang ini, setengah-setengah peribahasa itu tidak boleh dipakai lagi. Contohnya, masuk bakul, angkat sendiri. Dia tak boleh pakai, dia kata. Kerana apa? Kawan ni kata, sebab kita masuk lift, kita tekan sendiri, dia nak naik. Jadi maknanya, dia nak katakan bahawa dalam hidup ini, ada kadang-kadang kita tak perlu tunggu orang lain angkat kita. Kita kena tahu untuk angkat diri kita. Tapi kita angkat pada kadar yang sepatutnya. Jadi itu yang saya buat. Tapi kawan yang nasihatkan saya itu, dia tu ada dalam majlis ni sekarang ni. Dan nama dia Khair dengan Dirun. Itulah yang saya tulis. Sebab Khair ni adalah rakan saya, duduk 3 tahun di UIA. Saya gunakan itu dan saya tulis.
Bos saya pada kita itu, saya tak payah ceritalah siapa bos saya, terus panggil saya. Kenapa you tulis macam ni? Can you tell me why? Boleh dengar ke hujan lebat ni? Boleh? Okay. Jadi saya kata, sebab saya dah capai. Saya dah beri jiwa dan raga saya kepada perkhidmatan ini. Apa lagi perkhidmatan nak daripada saya? Saya balik lambat. Malam-malam saya tak tidur. Saya pergi mahkamah dan lawan kes. Saya menang. Itu tak cukup lagi. Jadi saya yakin saya cemerlang. Dan bos saya kata pada saya, you ni memang confident lah. Saya kata, saya bukan confident. Saya memang sangat-sangat confident. Dan akhirnya pada tahun itu, saya dicalonkan untuk dapat anugerah khidmat cemerlang di jabatan saya. Jangan tepuk tangan lagi. Cerita belum habis. Apabila nama saya naik untuk dipertimbangkan dalam panel, sebab dalam panel apa-apa pun, bukan semestinya yang terbaik itu akan dapat. Kadang-kadang kita dapat filem entah apa-apa menang festival filem, novel entah apa-apa dapat novel terbaik, sama juga. Jadi nama saya naik, yang dapat orang lain, bukan saya. Kerana apa? Kerana saya ni digolongkan sebagai orang-orang yang mulut celupa. Sebab kita berkata benar apabila itulah dia. Jadi kadang-kadang dia membakar jiwa kita, tapi dia adalah satu kepuasan. Kerana kita menyatakan yang sebenar. Kita tak cakap belakang, kita tak main belakang, kita on the table, dalam meeting room. This is the things. Ini adalah tempat kita berjuang. Bukan di belakang bilik mesyuarat kata, kalau tidak aku kata macam ni. Aku dah nak kata dah macam ni. Kalau akulah tak pakai. Dalam bilik mesyuarat itulah tempat menyatakan dia. Jadi saya tak dapat. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, masa berlalu, saya pun semakin matang. Dan kemudian harap-harapnya tuan-tuan dan puan-puan nampak saya matang lah pada malam ni. Sampailah sekarang ni, penilaian prestasi tersebut ditukarkan keadaan dia dan dibuat kita menilai prestasi kita ini berdasarkan kepada penilaian kita itu. Kita type dekat dalam sistem. Kita nak, dia tanya soalan dan kita jawab soalan-soalan yang standard. Pada usia ini, dengan pada tahun 2012 saya dah pergi haji, dan kemudian dah selalu dengar tazkirah, selalu dengar kuliah subuh, dengar ustaz punya ceramah, baca buku-buku agama, mendekati apa yang sepatutnya. Dan pada masa itu saya merasakan banyak benda yang saya kurang. Dan saya diminta buat penilaian dalam sistem berkenaan diri saya. Pada ketika itu, tak lama, tahun lepas, saya nak type macam yang saya type pada tahun 1998, tak terkeluar. Kerana apa? Kerana saya merasakan diri saya ini teramat-amat kurang, teramat-amat banyak salahnya, dan saya ini sangat-sangat lemah. Jadi tak logik kalau saya nak memuji diri saya seperti mana tahun 1998 yang lalu. Jadi saya tulis so-so je, saya ni banyak buat kesilapan dan saya kena banyak mohon maaf kepada orang sekeliling saya. Dan akhirnya markah yang saya dapat berdasarkan kepada penilaian diri saya itu agak rendah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun ia rendah, dia cukup memberikan kepuasan untuk saya. Kerana saya rasa sepatutnya kita janganlah merasakan diri kita ni besar sangat, pandai sangat. Tetapi kita dah, kalau kita pandai pun kita tunduklah. Kerana kalau kita tunduk pun, kalau kita ini berisi dan kita ini diberi bakat dan sebagainya, orang akan nampak bakat kita tu. Kita tak payah nak proklaim lebih-lebih. Dan pengiktirafan itu akan datang dengan sendirinya. Dan insya-Allah pengiktirafan yang utama sekali bukanlah daripada manusia. Dia datang daripada Yang Maha Perkasa,
yang Maha Berkuasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kembali kepada pesanan daripada saudara Khair dengan Dirun untuk saya bagi pesanan kepada penulis-penulis. Saya tak reti nak bagi pesanan kepada penulis-penulis, tetapi apa yang saya boleh katakan, kalaulah boleh dipertimbangkan ataupun boleh difikirkan, saya cuma nak katakan sebagai penulis, pengharapan kepada orang yang suka membaca. Saya suka membaca, saya suka menilai. Saya mengharapkan apa yang ditulis itu adalah sesuatu yang bernilai daripada segi ilmiahnya, daripada segi intelijennya, dan daripada segi nilai ilmunya. Dan daripada situ yang kita nak adalah bagaimana ia boleh dihasilkan. Penghasilan ini boleh berlaku apabila kita berada dalam diri kita ini ada niat yang betul. Betulkan niat kita semasa kita menulis, insya-Allah Allah akan bagi hidayah dan bagi ilham yang baik. Kerana kalau kita tulis untuk tujuan yang baik, insya-Allah yang baik Allah akan bagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penulis, yang pertama, betulkan niat dan pastikan yang ditulis itu adalah untuk kebaikan. Jangan tulis benda-benda yang merapu, jangan tulis benda-benda yang fitnah, tulislah benda yang fakta. Dan kalau benda itu boleh mendatangkan fitnah, janganlah tulis, walaupun dia akan menaikkan rating whatever. Yang kedua, kita sebagai pembaca, kita mengharapkan fakta yang betul. Dan kita telah lihat bagaimana apabila sejarah kita ditulis dalam keadaan yang bercelaru dengan agenda-agenda tertentu, kita sekarang ni hidup dalam zaman ini, anak-anak kita confused. Siapa sebenarnya pejuang? PAS ni jahat betul ke? Adakah Ahmad Bustamam tu memang tak guna? Itu yang kita belajar dulu. Kata dia ni tak ada jasa langsung. Jadi kita confused kerana penulis-penulis, contohnya penulis-penulis sejarah, tak menyatakan yang sebenar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, fakta kena betul, dengan perspektif yang betul, disampaikan dengan satu agenda. Bukan agenda untuk menaikkan pihak-pihak tertentu, tetapi untuk menyatakan inilah hakikat yang berlaku, supaya sejarah kita ini tidak boleh dipesong-pesongkan. Kalaulah sejarah kita ini dipesong-pesongkan, kita sebenarnya tidak berada pada tapak yang sebenarnya, yang sepatutnya kita berada. Dan kemungkinan apa yang kita ada, yang kita miliki ini, sebenarnya daripada sudut legitimate ni, mungkin tidak legitimate. Mungkin secara muslihat, mungkin secara tipuan ataupun sebagainya. Buat yang sebenarnya. Itu saja yang saya nak sampaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, fungsi penulis itu besar. Jadi kalau katakan nak menulis, sekurang-kurangnya 2 pesanan saya itu kalau boleh dipakailah. Tolonglah ikut. Kalau tak boleh pakai, pakailah cakap-cakap orang yang lain, tetapi yang betul. Kerana kita dahagakan sesuatu yang fakta, yang berdasarkan pada landasan yang sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini saya diminta untuk merasmikan malam baca puisi pena. Malam baca puisi pena. Betul kan? Ya, okey. Jadi saya diminta merasmikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan rendah diri saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan malam baca puisi pena Januari 2023. Saya sudahi dengan lafaz, kalaulah apa-apa yang saya katakan ini baik, maka itu datangnya daripada Allah. Dan kalaulah ada yang saya sebut memang tak boleh pakai, dan tuan-tuan dan puan-puan rasa tersentuh hati ataupun rasa terkilan, saya mohon maaf, kerana itu adalah kelemahan saya. Dan saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leher sini tak belen. Kata Jawanya tak belen. Yes. Okay. Sekarang sampai waktunya
yang berbahagia Datuk Anas bin Ahmad Zaki, Ketua Bahagian Syariah dan Pengharmonian Undang-Undang Jabatan Peguam Negara Malaysia, untuk melancarkan sebuah buku kandungan yang berkandungan esei tulisan, baru sebut nama dia sebab tajuk bukunya ada nama dia. Kata Kuseman, karya Kuseman Husin. Ya, mana setiausaha? Simbolik pelancaran buku yang dimaksudkan. Ya, juru gambar yang berhajat untuk merakamkan peristiwa ini. Tengah sikit, dekat dengan Datin tu. Datin rapat sikit lah. Tu dia. Apa dia? Tu dia. Alright, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Kuseman selaku penulis yang bukunya dilancarkan akan menyampaikan cenderamata kepada Datuk. Itu cenderamata pribadi dari penulisnya, kata Kuseman. Serta buah-buah. Maknanya buku tu simboliknya sudah berbuah. Apa yang dipelajari di sekolah dulu, ibarat pohon, sudah menghasilkan buah. Dah berbuah dah. Berbagai buah, berbagai rasa, berbagai warna. Baik, Presiden PENA pula akan menyampaikan cenderamata PENA selaku tuan rumah yang mengadakan majlis ini kepada yang berbahagia Datuk, sebagai simbolik kenang-kenangan majlis perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan ilmu yang dikongsi akan dimanfaatkan dan membawa keberkatan dunia akhirat. Baik, itu dia. Apitlah sebelah. Alhamdulillah.